Bila kita buka buku sains hak moden ni, dia akan kembali kepada satu kuasa yang tak dikenali. Dia panggil alam semula jadi. Alam semula jadi. Alam semula jadi maksudnya alam tu jadi sendiri, tak ada siapa cipta. Dan itu adalah kesyirikan yang begitu besar diajar kepada anak-anak kita. Dalam buku sains ajak kita mai daripada beruk. Nah, siapa punya teori tu saya lupa. Darwin. Darwin nama dia. Nah, Darwinism, fahaman Darwinism dia mengatakan kita ni semua mai daripada beruk. Lepas tu ada Ice Age, ada Metal Age, lepas tu dia ada zaman batu, zaman ais, zaman tu semua teori-teori depa belaka yang dijadikan seolah-olah fakta di dalam buku-buku sains, dijadikan filem, dijadikan animasi supaya melekat masuk ulang kepala otak budak-budak ni semua. Nah, sama agak macam dinosaur. Pergi mana-mana pameran dinosaur, buat cerita dinosaur, buat cerita Jurassic Park, tanam dalam kepala anak-anak kita ni dinosaur ni dulu ada, pasal apa kami jumpa tulang dia. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Nabi Adam alaihi salam itu tingginya 60-70 hasta. Hadis sahih. 60-70 hasta ni tuan-tuan, lebih kurang 20 tingkat bangunan tu. Nabi Adam punya tinggi. Jadi boleh jadi tulang-tulang dinosaur yang dia berjumpa tu mungkin tulang kambing zaman dulu. Boleh jadi tu tulang biawak zaman dulu. Takkanlah Nabi Adam tinggi 30 tingkat, tiba-tiba kambing besar macam kambing zaman kita ni. Nabi Adam nak kena makan berapa ratus ekor baru kenyang. Nak kena makan berapa ratus ekor baru dia nak kenyang. Besar macam tikui ya kambing. Kambing kita ni kalau nak dibandingkan dengan ketinggian Nabi Adam, kecil lagi tikui. Kan? Dia nak kena makan berapa ratus ekor. Sedangkan dalam riwayat mengatakan ketika Qabil dan Habil berkelahi, Qabil ni dia tanam sayur, Habil ni dia belah kambing. Dia telah mengorbankan seekor kambing yang gemuk, yang mana setara dengan saiz dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala telah menerima korban Habil. Jadi menunjukkan bahawa saiz kambing ketika itu adalah setara dengan saiz depa, saiz Adam dan anak-anak dia. Sedangkan saiz Adam pula disebut dalam hadis, dia punya tinggi dia 60 hasta 70 hasta. Dulu dekat Masjid Husin Seremban tak silap saya, depa ada buat replika jubah Nabi Adam. Lagi tinggi daripada kubah masjid. Tinggi melangit. Kalau dinosaur ni dia tinggi dia beberapa meter, lebih kurang sampai tera kipas ni ada kot. Kalau hak tengkuk panjang tu dia sampai bumbung. Yang tu kalau nak dibandingkan dengan Nabi Adam, sampai dekat lutut ya. Lutut pun tak sampai. Jadi boleh jadi itu tulang-tulang biawak zaman dulu. Tapi bila mai dekat sains moden ni, dia kata ini adalah dinosaur. Zaman tu tak ada manusia. Manusia pun ada pakai cawat. Sedangkan tamadun manusia itu bermula daripada Nabi Adam. Telah pun dia ajar tentang kita kata apa? Tentang ketamadunan. Mai Nabi Adam tu dah reti dah pakai seluar, reti dah pakai baju, reti dah masak dan sebagainya. Tapi apa depa cuba nak suntik dalam, nak racun kita punya pemikiran, nak racun anak-anak kita punya pemikiran. Kononnya zaman sekarang zaman moden, zaman dulu zaman batu pakai cawat aja, tak reti apa, cakap tak reti apa, tak reti hidup macam binatang, macam beruk berjalan tu. Kan depa cuba gambarkan manusia seperti itu. Sedangkan Allah Taala beritahu dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia kami cipta punyalah cantik sebaik-baik kejadian. Jadi dia nak racun. Walaupun kita tak percaya, ni merepek, tapi anak-anak kita percaya. Dia lama-lama dia masuk dalam minda sedap ni tu. Minda sedap ni. Oh, ni dinosaur zaman batu lah, zaman apa semua. Benda tu walaupun nampak macam alah kecil lah benda ni, duk buat kecoh apa. Dia adalah satu doktrin, satu brainwash program. Dan ia mengambil masa yang lama. Macam Colgate nak masuk dalam kepala kita tu, brainwash lama. Colgate. Dia boleh brainwash kita sampai semua ubat gigi kita panggil Colgate. Kan? Kita nak beli ubat gigi Safi, kan? Tapi kita kata Colgate. Sama agak dengan Pampers. Kita nak beli diapers, tapi nak pergi mana tu? Nak pergi beli Pampers lah. Pampers mahal. Mahal. Jenama asal kan? Mahal. Kita belilah diapers murah sikit, ataupun beli Mami Poco ke. Tapi kalau pergi kedai, tanya, Pampers dah Pampers? Dah pergi tengok Pampers.
Dengan pampers yang hak perempuan pun dipanggil pampers juga. Itulah brainwash. Sama dengan Maggi. Kita nak pergi beli mi cintan. Kita lah ni ada Maggi Numi tu kan yang apa Gardenia punya. Tapi tetap juga nak pergi mana? Nak pergi beli Maggi. Maggi juga dapat nama. Sebab apa? Dia duk iklan lama dah. Betul-betul dekat dalam kepala kita. Kita jadi melekat dalam kepala kita tu. Itulah doktrin, itulah brainwash yang mana dia masukkan dalam kepala kita secara perlahan-lahan. Jadi kita hak mana kita boleh selamat, kita selamat. Terutamanya diri dan keluarga sendiri. Sebab ni semua dah tenggelam, dah lemah. Lemah dah pun dengan segala brainwash yang dilakukan oleh kumpulan Dajjal ni. Hak lebih 30 orang ni. Nah, mereka ni adalah kepala-kepala yang berhubung terus dengan Dajjal hak satu ni. Jadi Imam Mahdi nanti dia akan mai, dia akan hapuskan semua ni. Dia akan hapuskan semua fitnah-fitnah ni semua. Dia akan menakluki negara-negara Eropah sampai ke Itali. Dan akhirnya itu akan membuatkan Dajjal begitu marah. Bila Dajjal marah, barulah dia akan munculkan dirinya di hadapan semua orang. Ketika itulah ulama kata dia akan muncul di Khurasan, Asfahan, Iraq dan Syria. Dia akan muncul masa tu. Nah, jadi masa mula-mula dia biar orang-orang bawahan dia saja buat kerja. Selama 500 tahun, selama 1000 tahun. Nah, daripada zaman British sampai ke zaman Amerika, sampailah ke zaman Israel, China, Russia. Nah, semua tu adalah Dajjal punya organisasi. Dajjal duk biar depa buat kerja dulu. Nah, lah ni duk zaman Dajjal dah lah ni. Cuma Imam Mahdi tak main lagi. Bila Imam Mahdi dah main nanti, baru Dajjal hak betul itu dia akan keluar, munculkan diri dia. Dan kenapa dia munculkan diri dia? Untuk mengumpul sebanyak mungkin pengikut dia dan membunuh Imam Mahdi. Sebab itulah bila keluarnya Dajjal ni, dia akan terus pergi ke Masjidil Aqsa untuk membunuh Imam Mahdi. Bila dia nak main bunuh Imam Mahdi je, tiba-tiba Nabi Isa pun turun. Nanti kita akan masuk cerita Nabi Isa.